antara perkara yang berkaitan dengan anak susuan. Yang seterusnya, masalah saya kena ambil ingatan macam ni. Okey, orang ni namanya Abdul Halim. Dia menyusu dengan satu perempuan namanya Amirah. Siti Amirah contohnya. Yang mahram dia hak mana? Mahram ni hak belah ibu susu tu. Abdul Halim ni dia ada abang, dia ada kak, dia ada adik. Hak ni tak masuk. Faham ni? Adik dia, kak dia, abang dia, semua orang lain dengan keluarga tu. Faham? Jadi yang jadi adik-beradik dia ya dengan keluarga tu. Faham? Hal lain tak masuk. Ni orang lain. Mudah faham macam tu. Okey. Kita belajar tentang nasab dulu. Mak kita tak boleh kahwin dengan kita. Jadi begitulah mak kita tak boleh kahwin dengan dia. Tok kita, tok nek kita, tok njang kita kata tak boleh kahwin dengan kita. Begitu tak boleh kahwin dengan dia. Salah semua. Kita orang lelaki-lelaki ni tak boleh kahwin dengan kak kita, tak boleh kahwin dengan adik perempuan kita. Begitu dia tak boleh kahwin dengan depa tu juga. Jadi maknanya keluarga depa tu, kalau kita ni menyusu dengan mak depa, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang diharamkan, yang jadi mahram ialah keluarga tu saja. Faham? Depa tu dengan keluarga kita ajnabi, orang lain, orang asing. Jadi subhanallah, walau bagaimanapun Islam tak mau benda ni jadi merebak dalam masyarakat. Dia kena kawal. Pasal apa? Sebab dibimbangi. Esok ni masalah saya nak jadi susah. Kalau masyarakat dah macam tu, semua pakai nama anak susuan, takut jadi bercelau dalam masyarakat. Berkenan dah kat kawan tu, tapi Allahu Akbar, pergi menyusu pula mak kita hari tu, dia pasal apa? Tak tahu. Faham tak? Masalah. Islam tak macam tu. Mana benda ni, dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kena kawal. Supaya masyarakat kita teratur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka itu perkara yang berkaitan dengan sedikit perkara yang berkaitan hukum hakam. Berkaitan dengan bagaimana dia menjadi orang yang namanya mahram, iaitu orang yang tak boleh berkahwin dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, lagi satu berkenaan dengan ayah. Kita menyusu dengan ibu susuan. Suami dia jadi ayah kita. Faham tak? Suami dia jadi ayah kita. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad dengan mak ayah tu jadi tok kita. Faham? Adik ayah tu jadi pak belakang kita. Bukan setakat ibu lah. Sekali dengan ayah sekali. Allah Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi maka hukum ni ialah hukum yang kita kena jaga bagi elok. Yang seterusnya berkenaan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di samping yang lekat jadi susuan ialah 5 kali kenyang. Tengok juga, dah kena tengok pula lepas itu ialah umur budak tu. Yang jadi susuan kalau umur budak ni 2 tahun ke bawah. Kalau masalah Sayyidina Muhammad lebih pada 2 tahun, tak masuk buk. Tak masuk buk. Okey, satu soalan lain. Boleh tak tok menyusu cucu? Agak nak diva. Tok menyusu cucu.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak disusuan ke? Baik. Nak panggil apa pula? Tu susuan pula kah? Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau nasab yang kata lah tu Nek apa kan? Allah Subhanahu dia menyusu cucu. Isu dia tak timbul dah isu susuan ni sebab memang dia hukum dia tetap sebagai hukum asal berkenaan nasab. Dengan tu kita mana kita boleh kahwin. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka umur tu diambil kira dan penting, iaitu 2 tahun. Kalau lebih pada tu masalah Sayyidina Muhammad, jadi dia tak termasuk dalam perkara yang menyabitkan hukum berkaitan untuk menjadikan anak sesuai itu mahram kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya, kalau keadaan tak terdesak, jadi elakkan daripada menyusu anak orang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau Tuhan nak bagi jadi itu, Tuhan bagi jadi jugalah kadang-kadang. Mak dia tak ada, mak dia pergi kedai. Suruh kita mengasuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bila mengasuh anak ni, time dia tidur tak apa, time dia jaga. Dia jaga-jaga tak ada mak dia. Dia menangis, dia riau. Akhir nak bagi dia, jadi isteri kita kata, abang, macam mana kalau yang bagi susu kat dia? Tak apa. Izin suami. Jadi akhirnya dia menyusu sampai kenyang. Salah Sayyidina Muhammad. Okey, sekali. Esok ni mak tu keluar pula. Bila mak tu keluar pula, menangis juga 2 kali. Dah 2 kali dah. Akhirnya dah ni bagi jadi nak susu lah. Pergi cukup 3 kali. Jadi 5 kali. Ni kadang-kadang benda yang tak terjangka. Tapi tak selalu benda tu datang. Selalulah hidup kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu juga dalam isu kita, contohnya isteri kita tak sihat. Kita tengok orang sebelah rumah kita, jiran kita tu orang bagus, orang baik. Orang berilmu, orang bertakwa. Diri kita ni sebenarnya banyak berkait dengan susu. Budak-budak ni dia berkembang dengan susu ibu. Orang tu sihat. Jadi kita harap insya-Allah anak kita ni sihat. Dan kalau menyusu isteri kita mungkin tak sihat. Adalah hukum tu boleh kita salat Sayyidina Muhammad bagi dia menyusu anak kita dan kita bagi upah kat dia menyusu anak kita. Seperti mana yang dibuat oleh masyarakat Quraisy sebelum Islam. Jadi mereka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menjadi kebiasaan orang Mekah untuk menghantar anak-anak orang Mekah disusu oleh orang-orang kampung. Sebab di kampung dia lain. Kampung ni dengan udaranya elok, dengan keadaan di sana elok. Jadi harapan anak kita ni, masalah Sayyidina Muhammad, duduk di kampung, duduk dengan situasi kampung yang bersih, kemudian disusu oleh orang kampung yang baik. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika itu boleh anak itu diberi kepada orang lain, kita susukan dan kita bagi upah menyusu. Okey. Perkara yang mungkin timbul berkaitan dengan susuan juga berkenaan dengan macam mana esok kalau mak tak ada, ayah tak ada, itu harta peninggalan ayah mak tu macam mana? Adakah akan diwariskan? Tidak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi perkara yang berkaitan dengan pembahagian pusaka tak berlaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Demikian juga hak berkaitan dengan wali. Faham? Esok kak susuan nak kahwin, dia tak melibatkan dia. Begitu juga Allahumma salli ala Sayyidina berkaitan dengan penjagaan. Jadi yang lekat dalam isu ni hanyalah berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan boleh berdua-duaan,
boleh bermusafir sekali, boleh melihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itulah secara ringkas yang saya dapat bentangkan di sini untuk memudahkan kita memahami isu berkaitan dengan susuan, hukum, nasab dan hak mereka dalam Islam. Allah Sayyidina Muhammad mudah-mudahan menjadi asas kefahaman kita terhadap isu yang penting dalam masyarakat, insya-Allah.